Jadi tengok sini tuan, cuba kita baca sini. Ya nisa, ya harf nida, an-nabiyyi isim mudhafun ilaihi kepada nisa. Ya, ka ahadin ja wa majrur. Tuan-tuan, minan nisa, ni tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau orang awam lah yang baru belajar nahwu sarah ni, dia tengok dia kena an-nisa ni isim ke tidak? Dia kata an-nisa ni isim sebab ada alif lam. Kalau isim mana ada alif lam, dia ada baris bawah, dia mesti tahu ini mesti huruf jar. Okey? Ini tengok isim saja. Ini isim ada huruf jar. Okey? Ini isim ada huruf jar. Ini isim ada huruf jar. Dan ini juga isim mudhafun ilaih sebab dia duduk bersama dengan isim. Okey? Ini isim mubtada muakhar. Dan ini isim sebab sebelum dia dihipit oleh fi'il. Ya, tengok ki tuan-tuan. Bila isim dihipit oleh fi'il, maka dia akan jadi maf'ul bih ataupun maf'ul mutlaq ataupun maf'ul ma'ah ataupun maf'ul li ajli. Ya, jadi jangan risau. Bila jumpa isim yang ada fi'il sebelum tu, di bawah tu ada disebut apa tu? Maf'ul mutlaq. Tuan-tuan sebut maf'ul mutlaq. Tuan-tuan kena sebut je. Jadi tuan-tuan ni sudah ada asas yang kukuh ilmu nahwu. Apa yang perlu, mungkin cari mana-mana guru yang ada ngajar nahwu lagi kuat. Lagi kuat kita dapat. Cari satu dua lagi guru yang ada belajar nahwu ataupun attend kelas tafsir lagi kuat. Beliau dia kata tafsir kata ya nisa sebab ada ya, tuan-tuan dah seronok. Relax je kan. Sebab kita dah tahu kan. Orang lain tak tahu mengkelabah. Ustaz, ulang balik lagi kali ustaz. Kenapa an-nabiyyi? Tuan-tuan tahu dah an-nabiyyi mudhafun ilaih sebab dia duduk selepas isim. Isim dengan isim, kalau dia balik bawah isim kedua, dia mesti mudhafun ilaih. Tak ada lain lagi. Sebab isim balik bawah ada tiga je. Satu, jar majrur. Dua, mudhafun ilaih. Tiga, tabi'. Sampai hari kiamat tiga, tak berubah lagi. Sebab Quran ni tak akan berubah sampai hari kiamat. Tiupan pertama tu barulah huruf semua hilang. Betul tak? Hilang dari mashaf. Jadi sebelum hilang kita kajilah sekarang. Okey? Okey tuan-tuan, cuba tengok ni. Wala, ini wala. Okey. Waqarna fi buyutikunna. Ini qarna ni perempuan kan? Kamu semua kenalah duduk fi buyutikunna, di rumah kamu. Dan kamu janganlah berhias. Jangan berhias. Nampak tak tabarruj? Dengan perhiasan. Nampak tak tabarruj dengan tabarruja? Nampak tak? Ruk sama tak? Tabarruj berhias. Tabarruja ini isim bagi atas. Sama tak dengan ruk dengan tabarruj? Sama, tapi ini fi'il, ini isim. Maka dengan sendirinya ini nama dia maf'ul mutlaq. Sebab sama ruk. Kamu jangan berhias seperti mana perhiasan orang-orang jahiliah yang awal-awal dulu. Jadi dalam tafsir ni, orang yang terlampau banyak makeup ni, ini adalah orang jahiliah. Tapi masih ada lagi tak orang yang duk makeup macam jahiliah ni? Ada. Kan? Tu. La tabarrujna tabarruja. Jangan kamu berhias perhiasan jahiliah. Jadi perhiasan ni bak di atas sebab jadi maf'ul mutlaq. Ruknya sama, baraja. Baraja ini baraja, ini baraja. Baraja ini baraja. Okey? Tuan-tuan? Faham tak ni? Faham tak ni? Waqarna. Saya takut hilang dia tuan-tuan. Rugi kita dah 2 tahun lebih ni. Takut rugi ikut hilang. Waqarna ni, ini fi'il amar. Tuhan perintah. Waqarna. Kenapa dia pakai waw? Waw ni waw ataf. Ya? Ataupun waw istinaf. Kenapa dia pakai waw? Sebab diambil daripada waqulna. Waqulna ni, kamu katalah dengan kata-kata yang sesuai dengan orang lelaki yang tidak muhrim ni. Okey? Dan
Bukan itu saja, dan kamu duduklah. Menetaplah di rumah, jangan keluar-keluar. Dan janganlah nak beriah-beriah seperti mana perhiasan orang jahiliah dulu-dulu. Wa aqimnas solah, dirikan sembahyang. Ini semua amal. Semua amal ni untuk perempuan, untuk isteri Nabi. Jadi bukan isteri Nabi saja, orang perempuan yang hari ni jugalah, jangan banyak keluar. Dia duduk di rumah sembahyang. Ini amal ni, aqimna. Atina, tunaikan zakat. Cari harta, suami bagi simpan, bayar zakat. Atina zakat. Wa ati'ana Allah. Ini semua perempuan. Taatkan Allah wa rasulahu, dan rasulnya. Taatkan Allah dan rasulnya. Maksud saya tuan-tuan, ini fi'il amar tak? Markatnya. Tapi ini fi'il dan fa'il tak? Dan ini isim ada atas jadi maf'ul ke tak? Ini kita kata maf'ulun ma'ah sebab same root. Okey? Maf'ulun mutlak. Tengok. Bagus. Maf'ulun mutlak sebab same root. Okey. Ini kita kata maf'ul mutlak sebab same root. Sebab apa kita kata maf'ul mutlak? Sebab dia dikepung oleh fa'il dan fa'il. Boleh? Fa'il dan fa'il. Ini jumlah fi'liyah. Tapi jumlah fi'liyah nahi. Tegah. Okey. Ini pun fi'il amar. Dan fa'ilnya juga nun, iaitu hunna, betul tak? Jadi bila ada fi'il dan fa'il, ada isim bagi atas, tentu sekali lah isim ni bagi atas dia jadi maf'ul bih. Betul tak? Betul tak? Tapi ini bukan maf'ul mutlak, sebab dia punya root tak sama. Cuba tengok maf'ul apa? Maf'ul bih. Bih kan? Wa atina zakah. Az-zakah itu isim bagi atas sebab dia diimpi oleh fi'il dan fa'il. Tapi az-zakah ni bukanlah isim, bukanlah maf'ul mutlak, sebab atina ni dengan zakat ni different root. Sebab itu nama dia maf'ulun bi. Wa ata'na Allah juga maf'ulun bi sebab dia dihimpit oleh fi'il dan fa'il. Okey. Wa rasulahu, ni taatkan Allah dan rasulnya. Rasul juga bari atas, betul tak? Sebab dia juga kena taat pada rasul. Jadi ini boleh memberi makna maf'ul bih yang kedua ataupun maktuf. Tengok dia kata apa. Di sini dia kata maktuf. Ataupun boleh kata juga maf'ul yang kedua. Tapi dia kata maktuf sebab waw ni waw ataf. Itu saja. Mana kalau tuan-tuan dah mahir ni, sedap ni baca. Macam saya ada sikit kemahiran lah. Tentu saya kata waqarna fi buyutikun. Kamu duduklah di rumah. Fi buyutikun tu jumlah jar wa majrur mudhafun ilaih fi mahallin nasbin maf'ulun bi. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah. Jangan kamu berhias dengan. Okey tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tabarrujan ni maf'ul mutlak, betul tak? Kenapa al-jahiliyah ni bagi bawah? Mudhafun ilaih. Kemudian apa hubungan al-jahiliyah dengan al-ula? Badal. Apa tu tabi'? Sebab dia tak nampak al-ulati, sebab ya ni ya dipanggil ya illah. Biasanya wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ulai. Tapi tak boleh sebut ulai, ula. Jadi ula ni tabi' pada al-jahili. Ya. Okey tak? Dia tabi' tapi tak boleh bagi bawah. Sebab ada ya. Sebab ada huruf illah. Ada huruf illah. Dia tu ya dia panggil isim mangkus. Maksur mangkus. Yang ada ya, yang ada huruf illah. Okey, nampak tak tuan-tuan? Yang susah pun kita dah keluar. Yang susah di sini bila fa'il ada isim. Tengok sini, tengok ni teman. Maksur, bukan maksur. Maksur ini isim yang ada ya
tapi sebelum tu ada baris atas sebagai maksud. Kalau mangkus yang ada ya, sebelum tu baris bawah. Ini maksud qasalah, ya. Muqaddarah tu assuming, yang diandaikan. Okay. Jadi al-ula ni dari segi hukum i'rabnya dia mesti tetap baris bawah. Tapi dia tak boleh sebut baris bawah sebab pattern dia macam tu. Dia mabni, dia tetap macam tu. Jadi kita kena kata saja al-ula ni adalah na'at berbaris bawah dan alamat baris bawah dia adalah kasrah muqaddarah kerana dia isim maksud. Yang ini tuan-tuan dan puan, ini kasrah zahirah. Ada? Yang nampak dah ni? Tuan Haji Sukri. Ini kasrah zahirah. Kasrah yang jelas. Ini kasrahnya muqaddarah, tak nampak. Sebab apa? Sebab dia isim jenis lain. Dia adalah isim yang special. Jadi kasrah dia tak nampak jelas, tapi dia nampak muqaddarah. Muqaddarah ni we assume that it is in the position majrur. Tapi without having tanda yang betul. Tanda dia yang jelas. Tanda dia tak jelas, itu dia kata muqaddarah. Okey. Okey, sementara kita pergi ke perkataan yang kita nak belajar malam ni, tuan-tuan. Perkataan amarah. Ya. Boleh makan buah lasak, cukup tak satu orang? Habis kena isim, saya rasa dalam 5-6 kali lagi kena isim. Kalau tak kena isim, kena kita. Dan lepas tu tuan-tuan, kita akan pergi kepada fa'il dengan detail. Sebagai contoh, dalam ayat ini semua isim. Ini fa'il saja. Ini fa'il. Faham tak? Fa'il dihimpit oleh in. Jika in ini adalah haraf yang boleh duduk, dia panggil condition, yang boleh duduk pada fa'il madi. Ini taqaitunna, jika kamu bertakwa. Lepas ni ada isim tak? Ada isim tak lepas ni? Ittaqaitunna? Tak ada. Tak ada isim, kita stop lah setakat tu. Lepas tu fala takhda'na. Selepas ni kita tengok perkataan takhda'na. Takhda'na ni maknanya jangan kamu berlembut. Maknanya dalam ni ada orang iaitu hunna, perempuan. Tapi dia dihimpit oleh la. Bila la menghimpit takhda'na, dia memberi makna jangan kamu lembut. Kalau tidak ada la, dia kata fatakhda'na, maka hendaklah kamu berlembut. Okey, nampak tak? Okey. Jadi itu is a matter of ayat saja. Boleh jadi la takhda'na, jangan kamu berlembut. Itu amaran. Kalau dia kata takhda'na, kamu berlembut. Ya, tapi bukanlah begitu ayat ini la. Okey, bila fa'il ada jar majrur, ini satu pattern fa'il. Tuan-tuan tengok dalam ni. Satu pattern fa'il, iaitu muka surat tik 3B. Ya. Pattern berapa? Fa'il, jar majrur. Pattern 3B, pattern D5. Nampak tak? D5. Fa'il, haraf jar, majrur. Itu pattern 5. Jadi dalam Quran tak lari daripada pattern-pattern yang kita masukkan ni. Ini dipanggil ashhur, yang masyhur. Yang pattern. Okey, pattern. Kita tengok ni. Fayatma'a. Ini fa'il. Maka ambil kesempatanlah. Allazi, ini fa'il. Ini fa'il. Ya. Pasal ada pa. Betul? Apa-apa. Tengok, di mana pa? Cuba tengok. Tuan-tuan nak tahu pa apa? Buka jadual A, B, C. Tengok C. Ya. Sebelum kita tengok sini, Tuan Haji Sahab, pa apa ni? Dia pa sababiyah. Pa sebab. Sebab. Maksudnya dia panggil pa sababiyah. Maksudnya kamu jangan bercakap lembut. Sebabnya
Orang-orang lelaki yang ada penyakit, dia ambil kesempatan. Dengan sebab kamu bercakap lembut sangat dengan orang lelaki. Itu fa tu mana fa sebab. Ya? Jadi tuan-tuan, banyak istilah nak kena belajar ni. Jadi tuan-tuan, ini fa, dia panggil fa'il mudhari'. Di dalam ni ada fa'il, iaitu fa'il dia telah duduk pada allazi. Ini fa'il, ini fa'il, ini jar, ini majrur. Masih lagi pattern D5. Orang? Ya. Maka akan ambil kesempatanlah oleh orang-orang yang. Jadi dua ada fa'il. Satu dalam dia mau, satu dalam allazi. Allazi itu laki perempuan? Berapa orang? Seorang. Satu. Jadi satu ni sesuai lah dengan dia mau. Okey? Dia mau. Isim apa allazi isim? Mausul. Jangan kata isyarah pula. Okey. Isim tuan. Tengok ni. Wa qulna, ini fa'il. Ini fa'il, ini fa'il, ini maf'ul mutlak. So, jumlah D berapa? Fa'il, maf'ulun bih. Okey, dia termasuk dalam kategori D3. Fa'il, maf'ulun bih. Kalau fa'il, maf'ul mutlak pun D3. Jadi D3 tu ada 5, iaitu maf'ulun bih, maf'ul mutlak, maf'ul ma'ah, maf'ul li ajli. Semua bagi atas. Okey? Tapi di sini dia satu saja. Okey. Okey, tengok ni. Waqarna. Ini fa'il, ini jar majrur. Pattern nombor berapa? 5 lagi. Fa'il, jar majrur. 5 lagi. Ini. Okey. Fa'il, maf'ulun bih. Fa'il, maf'ulun bih. Fa'il, maf'ulun bih. Fa'il, maf'ulun bih. Dan na'at. Okey? Jadi bila kita bincang pasal fa'il, dia tak boleh lari daripada jadual kit 3B D. Kita jangan tengok isim, tengok fa'il saja. Tapi saya yakin kalau tuan-tuan telah mengenali isim, dengan sendirinya tuan-tuan kenal fa'il. Kalau dia sebelum tu ada fa'il. Okey. Okey. Kita tengok perkataan kita seterusnya, iaitu dalam surah Yusuf, surah 12 ayat 53. Okey. Kita ambil hari ni dua perkataan je. Surah Yusuf. Surah Yusuf perkataan dia ammaratun. Amarah. Surah Yusuf. Surah Yusuf ayat berapa? Surah berapa? Surah yang ke-12. Surah 12. Ayat 53. Saya dah tak nampak mata saya ni. Surah 53. Surah Yusuf surah 12 Okay. Ayat 53. Okey, tuan. Tuan-tuan dengarlah cakap saya. Bila dah kita mahir isim ni, baca ayat apa pun kita dah seronok dah. 50. Oleh kerana kita pakai guna ni, buku ni 53 Boleh terjemah 53. Okey. Okey. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Tuan-tuan. Ya, perkataan yang kita nak tengok di sini ammaratun. Okey, ya. Ammaratun. Okey, amarah.
kita kata amarah. Ya. Dalam kitab ini dia kata amaratun ini daripada rootnya amara. Root dia amara. Amara ni maknanya perintah. Ya. Ya. Amaratunnya amaratun. La amaratun. Root dia amarah. Amarah ni maksudnya menyuruh, memerintah. Ya, wa'mur, suruhlah. Amarah. Okey? Innan nafsa la ammaratun. Ya. Daripada marah ya? Betul tak? Dia ni kuatnya marah. Orang Kelantan dia tak kata marah, dia kata amarah. Awak ni amarah sungguh. Betul tak Datuk? Orang lama-lama lah. Jangan kau amarah sangat. Ya. Amarah tu maknanya orang Negeri Sunang kata cengeng ya. Cengeng. Ya? Semujik. Cengengnya awak ni, cengeng marah. Pongoh. Pongoh ni di Terengganu ada dua, satu pok ngoh. Tuan-tuan pernah pergi Cerating tak? Pernah pergi pantai Kuantan tak? Dekat apa Teluk betul? Teluk Tuan-tuan situ sampai tengok situ ramai orang makan penuh kereta. Penuh kereta orang makan sebab kedai Pok Ngoh. Tak Pok Ngoh. Pok Ngoh ni nama Cina, POK. NGAH Pok Ngoh. Sebab toke tak ada situ. Sebab kalau toke ada orang tahu ini kedai Cina. Tapi yang makan Cina Melayu dengan steam tu makan. Orang ke laut bawa apa tu sotong daripada laut fresh. Bawa naik ke darat. Sotong besar-besar ni. Buat sup situ makan. Mahal-mahal bayar. Ya, kedai Pok Ngoh. Cina. Oh Cina. Ya, yang masak semua orang Indon. Sekarang ni semua orang Indonesia masak. Tak ada. Tuan-tuan pergi highway ni cari orang Melayu mana ada? Tak ada. Semua orang Indonesia. Orang Melayu tak nak kerja. Ada kawan saya seorang tu. Dia nak keluar airport, tak boleh keluar sebab dia tak dengar orang panggil nama dia. Nama dia Ngoh. Nama dia Abdullah Ngoh. Orang putih panggil kita panggil Mr. Ngoh. Mata saya Abdullah Ndut panggil Mr. Ndut kan. Mr. Ndut please. Masa dulu nak buat visa. Dulu lah tahun 80-an tu buat visa, ambil visa. Tuan Isa ambil visa. Dapat visa on entrance sama dia. Jadi orang ni dia panggil Mr. Naga please. Dia tahu tiba Ngoh. Mr. Naga please. Mr. Naga please. Orang lain semua dah habis dah. Mr. Naga please. Dia ni duduk dengan anak dia macam tu. Kenapalah aku ni tak kena panggil, mesti ada dadah kan aku ni. Kena dipanggil Mr. Naga. Mr. Ngoh tu Mr. Naga. Apa dia pergi kat dia? What is your name? My name is Abdullah Ngoh. Yes, we call you Mr. Naga so many times. Why you turn up? Di antara faham tak faham? Saya tak faham. Akhirnya baru boleh keluar. Jangan silap faham. Sama juga dengan Hamzah bin Bulak. Mr. Naga. Okey tuan-tuan. Wa ma ubari'u nafsi. Apa dia makna di situ? Wa ma ubari'u nafsi. Dan ya, ma nafi ke ma isbat? Ma apa ke ma tak ada? Adakah dia kata ma nafi, wa ma dan tidak? Saya bersihkan diri saya. Tuan tengok, ma ni bila masuk pada fi'il mudhari', dia tak berubah apa-apa, tak ada buang apa-apa. Sebab dia ma ni tak bekerja. Ingat lagi tak saya kata ma huruf yang tak bekerja? Ma ubariu, tak ada mati, tak ada perkataan, tak ada. Dan tidaklah saya bersihkan diri saya. Innan nafsa la ammaratun bisu. An-nafsa. Kenapa an-nafsa bagi atas? Huruf inna. Isim inna. Isim inna. Inna ni dia punya degree 75% sudah. Inna sesungguhnya. Diri kita ini la'am dia pakai. Sesungguhnya lagi satu. Lagi dipakai pula la akan. Ammaratun dia pakai tasdid pula, akan membawa kepada bisu. Dia bawa dengan bi pula. Dia tak pakai la.
Maknanya kuat ni ayat ni. Sesungguhnya dia kata, jiwa kita senantiasa membawa kita kepada kejahatan. Illa ma rahimar rabbi. Kecuali orang-orang yang Allah Ta'ala sayang, rahmatkan dia dengan kasih sayang. Inna rabbi ghafurun rahim. Kenapa Ammaratun ni bagi depan? Khabar inna. Ingat, an-nafsa dihimpit oleh inna. Ya. Bila inna dihimpit oleh, menghimpit isim, isim tu kena bagi atas. Tuan-tuan tengok di sini. Ada berapa adik-adik inna? Okey. Okey. Inna. Okey. Okey. Tengok ya. Tengok tak? Anna, inna, inna, ka'anna, anna, in. Itu kita panggil huruf nasab ataupun huruf nasab isim. 10 semuanya ada adik dia. Jadi tuan-tuan, an-nafsa isim, dia dihimpit oleh inna dan adik-adik dia ada 10. Maka isim tu kena baris atas. La ammaratun, dia dihimpit oleh inna juga, dan dia menjadi khabar inna, kena baris depan. Okey, itu je. Kena ingat ya. Tengok ni, rahimah ni tuan-tuan, jangan lupa rahimah ni daripada pattern fa'ilah, silaturrahim, daripada root dia, root rahimah, iaitu rahimah yarhamu, pattern 6 ya, pattern 5 ya, rahimah yarhamu fa'ila yaf'alu, pattern 5 ya. Jangan lupa tu, rahimah dia punya pattern 1 bab. Jangan lupa, ingat lagi tak? Okey, rabbi fa'il dan jar majrur. Ini pattern 5 tadi. Inna rabbi, sesungguhnya Tuhan saya. Tuan-tuan tengok sini, Ghafurun. Kenapa bagi depan? Bukan lagi Datin. Dia khabar inna. Kita kena ingat sifir dia. Bila inna, isim pertama baris atas, tapi isim kedua baris depan. Isim pertama baris atas tak nampak sebab dia bercantum dengan mudhafun ilaihi. Okey? Inna rabbi, sesungguhnya Tuhan saya, ghafurun, amat mengampun. Rahimun, nampak tak rahimun sama je? Nampak tak sama je? Tabi'. Kita kena deri banyak-banyak. Okay? Kita kena deri banyak-banyak. Okay? Jadi la ammaratu di sini memberi mana diri kita sangat kuat mempengaruhi jiwa kita untuk membawa kita tidak kepada kebaikan. Jadi kena lawanlah. Jadi sebab itu ramai orang yang gagal dalam kehidupan dia. Ramai orang gagal dalam kehidupan. Ya. Gagal memanfaatkan sumber yang ada. Gagal memanfaatkan peluang yang ada. Ramai orang peluang banyak tapi tak dapat. Kenapa? Kenapa, Profesor? Peluang ada, peluang banyak tapi tak dapat. Profesor banyak peluang tapi rebut peluang tu di masa sesuai yang kita dapat. Ya. Ya. Semua manusia cenderung pada jahat. Itu teori Freud dalam psikoanalisis. Yes, 20-an. Ya. Maknanya mungkin dia faham daripada ayat Quran ni. Semua manusia menggesa kepada kejahatan. Teori Freud, teori psikoanalisis. Dia mengatakan bahawasanya bagaimana nak get what you have dengan what you desire. Itu senang tak? Ramai orang ada banyak desire tapi dia gagal untuk membawa what they have to what they desire for. Itu.
dia tak percaya Tuhan. Itu sebabnya kan. Tapi boleh jadi juga. Okey tuan-tuan. Kita tengok pada, ingat, la'amaratun itu mana pembawa kepada menyuruh kejahatan. Paling kuat dalam diri kita. Sebab itu orang kata, jangan salahkan kepada orang lain, tapi salahkan kepada diri. Betul tak? Diri kita yang salah, bukan orang lain. Look at yourself, orang putih kata. Okay? Ini bila kita salah, sebab inilah. Jangan. Yeah. Jadi dalam peringkat umur kita ni tuan-tuan dan puan, minta maaf lah saya kata, kita berada di petak, mungkin petak 10 lah kira. Petak 10 belum lagi, petak 9. Mana petak 8. Kalau petak 8 umur 56, petak 9 umur 50, 9 ke 7 63. Saya sekarang ni masuk petak 10 lah. Petak 10 nak masuk 70. Profesor petak berapa? 63. 63 76. Maknanya 7 kali dengan 63 petak 9. Petak 9. Jadi setiap orang boleh mencapai 15 petak. Satu petak 7 tahun. Kali dengan 15 jadi 105 tahun. Mari kita menuju ke petak 15. Jangan mati cepat. Saya pergi jogging dengan seorang orang Cina lah, bukan doktor, bukan apa. Bila kawan saya tu turun, jalan tak boleh, bertongkat apa semua, dia kata, dia tunjuk air batu. Air batu. Saya tak faham. Apa ceng? Air batu. Air batu. Paling kuat minum air batu. Lepas tu bila keluar, bila rehat saja dekat kantin, minta air teh ais. Air teh ais limau. Air batu. Mu jangan minum air batu nak. Mu jangan minum air batu. Haram mu minum air batu. Mu tengok aku tak minum air batu. Umur 80 tahun tapi aku lagi macam mana? Umur 82, lari dia stadium tu begitu. Dia punya lari. Tuan-tuan, tak percaya pergi Stadium Paro setiap pagi. Itulah manusianya. Bawa Volkswagen tahun 62. Beli tahun 62. Volkswagen macam dia juga. Naik bukit, turun bukit dengan aircon tak ada masalah. Sebab tak ada air batu. Jadi tuan-tuan jangan minum air batu. Ustaz tak apa. Saya jaga lutut ni pasal minum air batu. Tak boleh. Okey tuan. Kita ada lagi masa sikit lagi. Kita ambil lagi satu perkataan. Perkataan amsyaj. Amsyaj. Okey. Tuan-tuan buka surah Al-Imran ayat 2. Ya, surah 76 ayat 2. Saya rasa habis buku ni Dr. Wi. Habis buku ni Dr. Wi mahir ya. Okey. Surah 76. Al-Quran itu dalam surah Al-Insan, Al-Insan ayat 76, surah 76 Al-Insan ya. Al-Insan surah 76. Okey. Ayat 2. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali faj'alnahu sami'an basira. Okey, amsyaj. Okey, tuan-tuan. Okey. Tuan-tuan tengok dulu dalam ayat ni, daripada inna khalaqna ni, mana dia isim? Saya nak minta tuan-tuan kata dengan tepat isim. Jawapan saya tepat. Muka surat apa? Muka surat buku hijau. Surah Al-Insan ayat kedua. Itulah muka 76 781 page 781. Surahnya 76, ayat ni 2. Ayat 2. Okey. Okey. Okey.
Ya, disebut sekali je dalam Quran. Okey. Sesungguhnya kami telah jadikan manusia daripada segumpal darah yang bercampur dengan nabtalihi, kami ujinya, maka kami jadikannya, mula-mula kami jadikan telinga, lepas tu kami jadikan penglihatan. Ada banyak lagi ayat yang Tuhan sebut, mula-mula jadikan pendengaran, lepas tu penglihatan. Dia tak dia penglihatan dulu, pendengaran dulu, baru penglihatan. Okey tuan-tuan. Isim di sini pada khalaqna. Al-insan nutfatin. Al-insana. Okey, kita tengok dulu al-insan Tuan Haji. Al-insana tu isim Lepas tu nutfatin isim, amsyajin isim, nabtalihi isim, faja'alnahu, dengan hu isim. Okey? Sami'an isim, basira isim. Jadi ayat dia, sesungguhnya kami telah menjadikan manusia itu daripada nutfah, segumpal darah yang bercampur dengan air mani laki-laki, benih. Kemudian kami ujikannya, maka kami jadikannya pendengaran dan penglihatan. Okey, kita tengok perkataan yang jelas, al-insana. Okey, insana isim pada atas. Sebelum tu ada fa'il pada khalaqna. Sebelum tu ada fa'il khalaqa. Khalaqa fa'il, fa'il, al-insana maf'ulun bih. Ya, jadi B berapa? B11, B12. Ya. Ni khalaqa fa'il, fa'il, al-insana maf'ulun bih. Fa'il dan maf'ulun bih. Ya, maf'ulun bih. Ya. Maf'ulun bih. Ya, tengok dalam tafsir saya jelas. Maf'ulun bih. Mansub. Ya. Inna campur dengan nahnu. Inna. Sebab tu bukti dia khalaqna. Mana sebenarnya ayat ni nahnu khalaqna. Inna nahnu khalaqna. Inna alif nun. Dia jadi innana. Jadi bila dicantum jadi inna. Sebab tu dia pakai khalaqna. Sesungguhnya kami telah menjadikan manusia. Ya, ini penekanan inna. Okey. Okey, in dipanggil harfu taukid wa nasb. Taukid dan menasabkan, ya. Okey. Jadi di mana isim inna? Ni. Ni isim inna. Isim dia. Tengok. Ya, domain isim inna. Fi mahallin nasb isim inna. Okey. Khabar ni semua ni semua khalaqnal insan ni semua jadi khabar inna. Okey. Bila kita pergi mendalam, banyak kajian baru kena buat. Okey. Okey. Itu melalui pemerhatian. Okey tuan? Min nutfatin. Kenapa nutfatin ni? Mina. Saya nak suruh tuan-tuan boleh baca macam tu semua perkataan. Kenapa amsyajin? Tabe ikut. Okey. Okey, faja'alnahu sami'an. Kenapa sami'an? Ja'fa, maka ja'alna, kami jadikan hu dia sami'an. Cuba teka apa sebab sami'an ni? Tak lari daripada B 9 hingga B20. Tak lari. Hal? Tuan Yusuf kata hal. Betul. Tuan-tuan mesti ingat, kita kena kreatif dalam menilaikan tu. Okey. Kalau dia kata hal, ada kemungkinan pada masa tu dia jadi maf'ul sani. Dalam kitab tafsir lain, dia kata maf'ulun bisani, apa tak? Maf'ulun bisani itu maksudnya hal lah.
Hal lah. Dalam kitab tu dia kata apa? Hal. Yes. Sebab semua hal tu baris di atas. Cuba tengok di sini hal. Tengok buku-buku ni hal. Sebab tu tuan-tuan, Allah Akbar. Saya B16. Tengok B16. Jadi B16 tu sebenarnya maf'ulun bisani. Boleh kata. Macam zaraf. Ya, maf'ulun ma'ah. Maf'ulun fi. Saya katalah tuan-tuan, tak apalah tuan-tuan. Tuan-tuan penat saya tahu penat. Saya tahu tak. Tuan-tuan sabarlah. Sebab inilah benda harta kita sebenarnya nak bawa. Ya, kalau tuan-tuan menguat 3-4 kali pun menguatlah. Tapi tuan-tuan menguat kerana Allah kan. Betul tak? Biarlah berilah saya habis mengajar sampai tuan-tuan dapat mahir. Saya dah khabar Dr. Wee. Saya dah khabar Dr. Wee ni. Ini dengar ni. Saya khabar Dr. Wee. Dr. Wee, saya mohon apa tu gaji saya diturunkan pun tak apa. Saya kata kat Dr. Wee, turun gaji tak apa. Sebab mereka awal tu susah. Mereka awal tu susah. Sekarang ni dengan mikrofon dengan tu susah bawa ni kan. Sekarang ni tak bawa lagi dah. Dah pandai dah. Mana ada tu guru mohon turun gaji. Tapi jangan berhenti kelas. Sebab tuan-tuan ni 22 orang ni memang dah hebat. Sekurang-kurangnya jadi pemandu 6 orang saya esok. Faham tak pemandu 6 orang? Datuk Sam duduk kat depan. Jadi driver 6 orang. Saya Tok Ki saya dulu mengajar tak dapat apa-apa. Berapa puluh tahun mengajar apa-apa. Asal mengajar maghrib meninggal. Asal mengajar lagi maghrib meninggal. Pada umur berapa tahun begitu tua umur kan. Mengajar. Tapi orang pergi melawat dia ke sungai. Turun, tempat ke sungai turun. Bagi sehulu dia tak ada tempat nak tambak tali. Nak tambak tali perahu tu tak ada. Moyang saya dulu. Guru Nahu. Tapi saya ni ada sejarah ada. Dia dulu kita panggil Tok Nyang Dalin, nama dia Dalin, Mr. Dalin. Panggil Tok Nyang Dalin, orang tak terkenal. Lebih kurang dalam tak sampai generasi kedua lah daripada saya. Saya ni ke generasi keempat. Mana lebih kurang dalam 20-an lah. Geng-geng Tok Ngeladi, geng-geng Tok Kepala lah. Tok Kepala tu moyang. Dia muda lagi. Mereka dia Tok Ngeladi. Yang Majah Tok Ngeladi. Tok Ngeladi adalah rumah Tok Ki tu jadual Tok Ngeladi. Mana kawan dia lah kan. Macam kita lah ambil gambar Dr. Wee. Bila saya dah mati 100 tahun dulu, siapa dia zaman dia? Dr. Wee. Dr. Wee dah pergi jugalah pasal turun. Dah mati jugalah kan. Okey. Itulah dia tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan ni dah dapat dah ni. Itulah. Nampak tak apa dia Tuan Haji Kamal Zaman, nampak tak? Nampak tak? Tahun depan insya-Allah tuan-tuan akan dapat lihat pusat kita, ilmu kita insya-Allah. Kita akan tengok semua orang belajar setempat. Hari ni kita buat pusat di Ar-Rahmah. Tuan-tuan datanglah belajar. Hari ni ramai dah, saya ingat dah 30 dekat 35 orang, 36 orang dah. Ramai seorang setiap hari tambah. Dan ada yang boleh belajar. Hari ni pun saya hari ni sedih sebab satu orang datang baru pertama kali datang tu. Ustaz, saya dah tengok YouTube Ustaz 100 kali dah. Dah 100 habis dah. Hari ni baru nak kenal Ustaz. Macam ni rupa Ustaz kan? Macam ni lah. Nak gambar lain. Nak gambar lain kan? Dah gambar lain. Jadi tuan-tuan dan puan, tuan-tuan sabarlah. Sabarlah kan? Sebab apa? Hari Ahad, tuan-tuan dengan saya dah 3 tahun. Ya tak? Betul tak? Jadi tuan-tuan dengan saya 3 tahun, saya pun sama dengan tuan-tuan 3 tahun di sini. Tak boleh pergi mana. Sampai orang rumah saya kata, tak pernah jumpa ustaz di pasar tani ke, pasar malam ke, tak pernah. Sebab jumpanya di kelas bahasa Arab. Begitulah pengabdian kita kepada bahasa Arab. Hari Sabtu tak ada. Tak ada hari Sabtu. Paling jauh sekali pergi Kenduri, kemarin hari Sabtu. Di mana? Di mana? Di Pekan Nanas. Sampai sana, hall dah tutup.
Balik lah. Dah tutup. Pukul 6 sesat jalan. Sebab tuan-tuan, kalau tuan-tuan biasa pergi Penanah, jangan pergi sesat. Sebab Penanah tu sebenarnya jalan pergi Pontian. Tak ada sebut, tak ada. Sampai Pekan Nanas tu baru tengok Pekan Nanas. Tak ada sebut daripada highway Pekan Nanas. Tak ada sebut. Jadi itulah sahabat kami sesat. Turun rumah pukul 12 sampai pukul 6.30. Jadi balik tu singgah di masjid. Tuan nak pergi mana ni? Saya nak pergi Kenduri sekian kan. Mari kita pergi rumah dia. Dia hantar pergi rumah dia. Dapatlah gulai makan di rumah dia kan. Itu maghrib pun balik. Jadi tuan-tuan tengok, Tuhan tak izinkan. Jadi tak apalah, itu Kenduri jauh. Jadi tuan-tuan sabarlah. Betul tak? Sabarlah. Saya beri nasihat tuan-tuan, walaupun saya ni muda sikit, setengah-setengah kan. Tuan-tuan dah tak ada ayah lagi dah. Betul tak? Tak ada ayah lagi dah. Kalau ada ayah, tentu sekali ayah nasihat. Teruskan belajar dengan Ustaz Abdullah tu. Macam saya sekarang ni menasihat anak-anak muda saya. Tu belajar. Ini yang duk tarik kamera ni. Bukan senang nak bawa dia tu mengajar tu. Tu pun dia lari ke bawah. Tinggal kamera je. Nak suruh dia belajar, tapi dia boleh pandai dah. Dia boleh pandai dah. Bukan senang tu. Nak tarik tu. Tuan-tuan. Bukan senang. Jadi tuan-tuan, syukur sangat-sangat. Tuan-tuan boleh belajar dalam keadaan umur lanjut. Sorry lah. Dalam keadaan umur cecaru makan petang kan. Jangan sangat bersyukur pada Allah. Kalau saya kata 1 in 1 million pun boleh. 1 in 100,000 pun boleh. Jadi tuan-tuan sabarlah tuan-tuan. InsyaAllah kita berhenti sekarang ini. Dan tuan-tuan akan minggu depan insyaAllah minggu depan tak ada kelas minggu depan tak ada kelas. Kita cuti. Dan tuan-tuan kalau boleh sila tengok perkataan untuk minggu depan, iaitu perkataan amwat. Okey salin amwat. Tuan-tuan buka ayat amwat ni, cari fa'il saja. Lepas tu cari B berapa dia. Amwat dengan an'am dan dengan apa tu anba. Anfus. Okey. Dan tengok amwal muka surat 51, amwat muka surat 52 dan an'am muka surat 53. Kalau tuan tengok ni semua sebahagian besarnya adalah jamak taksir. Jamak taksir. Amwat jamak taksir. Amwat jamak taksir. An'am jamak taksir. Anbat jamak taksir. Kenapa ulama ni memilih jamak taksir saja untuk dipilih sebagai kata nama dalam kitab tafsir ni? Kitab Mu'jam ni. Tentang kata besok Main baru alif baru. Ni tak apa. Nantilah insya-Allah kita tak akan buat habis sampai tuan-tuan dah boleh menguasai. Nanti kita rehat-rehatlah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antal rahim wa la tu'akhizna bil 'adhabi wa ajril karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam alhamdulillahi alamin. Taqabbalallahu minkum. Ini kan kembali yang kali